denda yang tinggi. Namun anak-anak pencuri besar, kita bagi denda 800, 20% diskaun. Kan? Mereka-mereka yang kononnya hebat, di luar sana, datuk-datuk Tan Sri ini sebenarnya pencuri-pencuri mandat rakyat, pencuri-pencuri wang rakyat, kita angkat ke pejabat, kita angkat menjadi orang yang utama. Saya nak bawa kepada, sebelum saya nak bawa yang isu lain, saya nak bawa kepada perkara ini sebenarnya, iaitu ini. Ini. Yes, ini. Iaitu kenyataan bersama sempena ulang tahun kemenangan Pakatan Harapan. Ini adalah kenyataan bersama. Ada orang bertanya ke saya, kenapa nama Mahathir ada kat situ lagi? Saya tak berminat dengan isi ni biasa je. Isi ni biasa saja. Tetapi kalau kita tengok dekat bawah ni dia tulis, Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ketua Pembangkang Ahli Parlimen Port Dickson. Kemudian sebelah kanan dia, Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad, Pengurusi Bersatu Ahli Parlimen Langkawi. Apa signifikasi dua tanda tangan ni dekat situ? Bagi siapa yang pandai membaca yang maksud tersirat, dia akan nampak apa yang berlaku kat situ. Dia ada dua tanda tangan, Ketua Pembangkang, Pengurusi Bersatu. Jadi ada orang kata, kenapa nak Mahathir nak kena letak nama kat situ? Tak cukup ke Ketua Pembangkang? Dia kan dia pembangkang, cukuplah dia mewakili. Ini yang saya kata, kita kena belajar untuk nampak apa sebenarnya corak yang ada dekat situ. Saya sebut kita ni menganalisa politik. Saya melihat beyond the facts. Saya melihat di sebalik fakta. Saya meninjau, meneliti, mencari, kemudian menakul, kemudian kita memecah, memotong, melihat di sebalik perbuatan tersebut. Kalau kita perasan, disebutkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ketua Pembangkang. Disebut itu Ketua Pembangkang. Kemudian di sebelah dia, itu yang pertama, sebelah kanan, sebelah kira kalau dia baca surat tu sebelah kanan, belah sinilah utama. Kemudian second, Mahathir Mohamad, Presiden Bersatu. Kenapa perlu letak nama Mahathir Mohamad kat situ sebagai Presiden Bersatu? Tak perlu dia ada kat situ pun, dia dah declare diri dia sebagai pembangkang. Ini kita kena lihat. Dalam politik, dapat nak atau tidak nak tak nak, kita mesti nampak relevan. Dalam keadaan sekarang ini, Tun Mahathir terlalu desperate untuk menampakkan diri dia relevan. Untuk menampakkan diri dia relevan, dia perlu untuk nak ke depan. Dia macam saya katalah, kita ada satu pentas. Ada 222 orang atas pentas itu. Yang depan sekarang ini, depan sekali adalah Muhyiddin Yassin. Kemudian satu lagi yang depan adalah Anwar Ibrahim. Dekat belakang ni semua pembangkang. Ada lebih 100 lebih pembangkang. Isu dia, kalau Mahathir tak ke depan, dia berada di belakang Anwar Ibrahim, dia overshadow by Anwar Ibrahim. Jadi dia kena nampak ke depan. Dia mesti nampak diri dia ke depan. So macam mana dia nak nampak diri dia ke depan? Kenalah nampak seolah-olah dia ada kuasa lagi. Dia ada pangkat lagi dekat situ. Bagi Anwar Ibrahim, bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia simple je. Kalau kau letak nama kat situ, nampak kau desperate. Kalau kau tak letak nama kat situ, nampak engkau tak relevan. So kau letak ke tak letak nama kat situ, sebenarnya engkau dah tak relevan. Orang, pada tanggapan orang, dah tak signifikan dah. Sebab yang dicadangkan sebelum ini adalah Tun Mahathir jadi Ketua Pembangkang. Takkanlah kerajaan tu Parti Bersatu, Ketua Pembangkang Parti Bersatu, conflict of interest lah. Sebab itu saya kata sekarang ini, kalau betul-betul lah Tun Mahathir ini memperjuangkan apa yang kita gelar sebagai reformasi ataupun kebaikan rakyat dan sebagainya, kalau benar-benarlah beliau memperjuangkan sedemikian, saya sarankan Tun Mahathir dan Mukhriz dan juga kawan-kawannya agar mewujudkan parti baru. Wujudkan parti baru. Jangan lagi bersama dengan Bersatu. Tak payah lagi panggil Bersatu. Wujudkan parti baru. Kenapa lagi nak bersama dengan Bersatu? Itu yang pertama. Kedua, yang saya peliknya, ini saya kepelikan yang sampai sekarang ni saya tak ada jawapan lagi. Dan saya tanya orang pun tak ada jawapan. Dia dah nampak jelas khianat. Kenapa? Tak payahlah dia nak keluar kenyataan bersama lah itu khianat. Tak payah. Dia sekarang ini berada di dalam kem pembangkang itu sendiri adalah khianat kepada parti dia. Jadi kenapa dia, Mukhriz, Syed Saddiq dan juga beberapa orang yang lain tidak diambil tindakan? Pernah kita tanya soalan ini, kenapa mereka tidak diambil tindakan di dalam parti mereka sendiri? Kenapa perkara itu tidak berlaku di dalam parti mereka sendiri? Kalau benar mereka dikatakan memperjuangkan reformasi, bagi saya cara terbaik untuk mereka nak berada dalam keadaan mereka betul-betul ikhlas dalam memperjuangkan reformasi ini ialah keluar parti. Keluar parti, bentuk parti baru. Tengok ada ke tidak ada kekuatan tersebut. Ada ke tidak ada kekuatan tersebut.
Jangan kita kena bezakan Mahathir tahun 2016, 2017 sewaktu mula menyertai Pakatan Harapan dengan Mahathir 2020. Dia dah beza. Sebab apa beza dia? Disebabkan oleh pendedahan oleh Menteri Pendidikan hari ini, kan? Bahawa perancangan untuk khianat ini berlaku dah berbulan-bulan dia orang membincangkan perkara ini. Mukris menjelaskan tadi, dia kata dia salah faham. Razin siapa nama dia? Razi Bidin, saya tak ingatlah nama dia. Menteri Pendidikan yang mana kalah dengan Menteri Wilayah tu, Anwar Musa tu. Dia kata apa? Tak, itu sebenarnya dia salah faham. Kalau kita tengok mesyuarat kita bla 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 bla. Dia macam ni. Pertanda bahawa khianat itu berlaku, perancangan itu sudah dibincangkan berbulan-bulan. Kalau kamu benar-benar orang yang ikhlas dalam perjuangan dengan Pakatan Harapan, kenapa waktu Anwar bertanya kepada kamu, ada tak SD design? Saya ingat lagi. Ada tak SD design untuk supaya kamu kekal jadi Perdana Menteri? Dia kata tak ada. 3 kali Anwar pergi jumpa dia. Dia kata tak ada. Kemudian tiba-tiba berlaku perkara tersebut, tiba-tiba dia jadi ada. Kalau sekiranya benda ini kita dah diberitahu awal, sebenarnya ada perancangan, Azmin lah perancangan ini, kita boleh ambil tindakan drastik awal. Kita boleh pecat Azmin awal. Kita boleh buang mereka awal. Kenapa perkara ini tidak diberitahu secara awal? Sebab itu saya kata ini tidak lain selain daripada satu momokan, satu cerita, satu alasan sebenarnya. Alasan apa? Alasan kerana di sebelah sana pun dia tak relevan. Itu saya sebut tadi relevan. Di sebelah sini pun dia dah tak relevan. Dia sudah dipecat daripada pengurusi Pakatan Harapan. Beliau sudah dipecat daripada pengurusi Pakatan Harapan. Dan sekiranya kalau dia ambil masuk dalam Pakatan Harapan sekalipun, saya kata saya surrender. Saya tak boleh nak kata apa. Saya tak boleh nak kata apa. Sebab saya ni hanya ahli biasa dalam Parti Keadilan Rakyat. Saya tidak boleh membuat keputusan. Itu keputusan daripada pihak atasan. Kenapa mereka buat? Itu kena tanya dengan mereka. Kalau sekiranya benda ni, kalau. Namun begitu saya kena bagi tahu secara jelas bahawa kepimpinan yang ada sekarang kena jelas, kena firm dalam perjuangan bahawa Pakatan Harapan itu ada 3. Iaitu DAP, Amanah dan juga Parti Keadilan Rakyat. Ada 3. Warisan di luar Pakatan Harapan. Geng Bersatu yang ini di luar Pakatan Harapan. Kita tak ada masalah dengan itu. Untuk buat masa ini, sebagaimana UMNO tak ada masalah bila dia nak berjoin Perikatan Nasional itu secara ahli parlimen dan bukannya en bloc, kita pun tak ada masalah. Dia pun bukan en bloc masuk. Selagi mana dia tidak masuk dalam Pakatan Harapan, mengacau kita punya polisi dalam Pakatan Harapan. Namun begitu, saya ingatkan lagi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa? Saya nak ingatkan lagi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa kita pergi menentang Kerajaan Barisan Nasional sebelum ini? Kenapa kita nak pergi tentang Kerajaan Barisan Nasional sebelum ini? Janji-janji mereka itu kita tolak tepi. Tetapi Pakatan Harapan sudah menunaikan janji 10 hari mereka. Siapa yang boleh deny? Saya nak cabarlah siapa-siapa di kalangan-kalangan macam ni, kalau boleh senaraikan janji 10 hari yang tidak ditunaikan. Janji, kalau you can get more than 50%, I salute you. Lebih daripada 50%, I salute you. Manifesto tak boleh. Manifesto 5 tahun. You nak kata tunai macam mana? Janjinya 5 tahun. Baru 2 tahun dah tumbang. Tak sampai 2 tahun dah tumbang. So, kamu tak boleh tuntut janji tersebut. Kita ingatkan balik. Kenapa? Kenapa kita pergi menentang? So, bila kita dibawa menyoroti kerajaan yang ada sekarang ini, baru kita tahu kan, bahawa salah satu janji 10 hari di mana kes-kes, skandal-skandal ini kita akan dedahkan satu persatu. Isa Samad hadapi 10 tuduhan. Isa Samad, kes FGV, kes yang melibatkan rasuah, 10 pertuduhan. Presiden UMNO iaitu Zahid Hamidi berdepan 87 pertuduhan. Pendakwaan terhadap kes Zahid Hamidi di Mahkamah semalam adalah kali kelima dengan 87 jumlah tuduhan sudah dikenakan terhadapnya. Presiden itu mengaku tidak bersalah. Bapa kepada 5 anak itu didakwa pada 19 Oktober 2018 menerima rasuah RM43,132.99 milik yayasan berkenaan. Itu baru Presiden UMNO. Najib mengaku tidak bersalah 25 pertuduhan. Kesemua tuduhan Najib ada lebih 40. Ni
Syafi'i Abdullah ni pun sekarang ini menghadapi pertuduhan menerima lebih 1 juta daripada 1MDB sewaktu mendakwa kes liwat Anwar Ibrahim. Dia merupakan pendakwa di dalam kes liwat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau merupakan pendakwa raya di dalam kes liwat Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan pada tempoh itu beliau menerima dana lebih 1 juta daripada tabung 1MDB masuk ke dalam akian beliau, menyebabkan kes tersebut dianggap sebagai kes yang sudah berat sebelah dan sudah default by itself. Kes liwat 2, bukan kes liwat 1, kes liwat 2. Itu baru kita sebut satu kes. Kan? Apa lagi? Bukan Azilah saja bersuara lepas Najib tiada kuasa. Dipak ini adalah orang, seperti mana yang kita tahu, orang suruhan Rosmah. Dia punya tempat tanah dia di mana untuk nak bom dan bunuh Altan Tuya itu adalah tanah di mana dia deal dengan Rosmah, dengan Najib, dekat kawasan Puncak Alam itu. Kita tengok Dipak sendiri sudah mula keluarkan kisah-kisah lama. Azilah, siapa itu Azilah dan juga Sirul? Mereka berdua lah yang disuruh untuk membunuh Altan Tuya. Kan? Polis yang tidak ada kena-mengena dalam kes ini menerima arahan kononnya Altan Tuya itu adalah ejen perisik rahsia asing, akhirnya menjalankan tanggungjawab tetapi dituduh membunuh Altan Tuya. Apa yang berlaku? Dakwaan Azilah berat, perlu disiasat. Ahli Majlis Pimpinan Bersatu iaitu Wan Saiful ini pun dah beliau berkenan Azilah mendakwa bahawa Datuk Seri Najib berkemungkinan terlibat dalam kes pembunuhan 2006 tersebut. Jadi kes ini bila nak dibicarakan, kes pembunuhan Altan Tuya, permohonan semakan difailkan Azilah didengar 20 April yang lepas. Namun disebabkan oleh PKP, kes ini ditunda balik. Kalau kita tengok, sebab apa? Kunan diarah bela diri, tuduhan rasuah 2 juta. Macai-macai, kat mana kamu nak letak muka? Walaon, kamu kata kamu memperjuangkan Islam. Ini, mereka ini, kamu bersama dengan mereka sekarang ini. Bersatu, kononnya kamu dulu menentang kleptokrasi, whatever lah nama nak sebut pun tak reti, menentang rasuah dan sebagainya. Sekarang ni kamu bersama dengan mereka. Di mana maruah kamu? Di mana maruah kamu sekarang ini? Sebagai seorang yang kononnya memperjuangkan dahulu pengkhianat, pencuri ini. Di mana maruah kamu? Ahmad Masalan hadapi 2 tuduhan penggubalan wang haram. Bicara kes rasuah Aziz Rahim, bekas pengurusi tabung haji. Dan abang bermula 16 Mac 2020. Rosmah didakwa terima rasuah 5 juta daripada daripada Jepak Holding yang mendapat projek 2 bilion ringgit. Kalau kita tengok Irwan Seriga sendiri, kes pecah amanah membabitkan 6 pertuduhan berkaitan dana khas Malaysia berjumlah 6.6 bilion, bukan ratus juta lagi bang, bilion sekarang ini. Nasaruddin, ni orang PAS pula. Nasaruddin didakwa ubah wang haram pecah amanah hampir 4 juta ringgit. 4 juta ringgit orang PAS ni. Nasaruddin berdapat 30 pertuduhan pecah amanah 3.6 juta orang PAS. Dana 90 juta SPRM rampas kereta mewah, beku akaun bank pimpinan PAS. Tetapi kenapa benda ini tak go through? Kalau kita tengok, sebab apa? Siapakah Menteri KDN pada masa itu? Muhyiddin Yassin. Siapakah Menteri KDN pada waktu tersebut? Muhyiddin Yassin. So macam mana kes tu nak diteruskan sedang Menteri KDN tu sekarang yang khianat masuk ke dalam pengkhianat nasional yang jadi Perdana Menteri. Bila dia dah ada file, kamu ingat dia tak boleh buat sesuatu? Saya tak tuduh Muhyiddin Cuma saya cakap, mana kes 90 juta tu SPRM tu? Apa jadi kat sekarang pada kes-kes tersebut? Kenapa senyap begitu saja? Di mana kes-kes tersebut sekarang ini? Yang ni, Hadi saman Claire. Tapi Hadi bayar 1.4 juta. Dia saman Claire. Saman fitnah 90 juta tu. Lepas itu dia pula kena bayar Claire 1.4 juta. Tak pelik ke benda tu? Out of court settlement. Dia kena bayar Claire 1.4 juta. Inikah kerajaan yang kita nak bina sekarang ni? Konon-kononnya dengan bangga kamu kata kerajaan Islam, kerajaan tak Islam. Ini belum kita cerita bab-bab mereka yang kalah lagi. Kalah apa? Saman. Kita tengok mereka yang kalah saman. Ni Teresa Kok menang saman terhadap Ketua Pemuda PAS Selangor 80,000. Saman fitnah difailkan kepada Syarhan Humaizi Abdullah pada tahun 2020, Februari 2020. Berhubung penerbitan artikel di dalam akaun Facebook milik Ketua Pemuda PAS itu tahun lepas.
menang saman fitnah. Konon-kononnya